الحمد لله القائل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga dengan takwa Allah, semoga dengan takwa inilah Allah menganugerahkan kepada kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Tajuk khutbah hari ini ialah titah Sultan Maslahah Ummah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini rakyat negeri Selangor menyambut hari keputeraan Duli Yang Maha Mulia Sultan Negeri Selangor yang ke-75. Kita berdoa semoga Allah lanjutkan usia baginda Sultan dalam keadaan sihat, afiat, iman dan taat, memerintah negeri dengan adil dan saksama, serta dilindungi dari bencana dan musibah. Dalam Islam, pemimpin yang adil mendapat kelebihan dan keistimewaan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu salah satu yang mendapat naungan Allah pada hari akhirat nanti, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh, imamun adilun. 7 golongan yang Allah naungi mereka pada hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah, iaitu pemimpin yang adil. Hadis riwayat Bukhari. Menjadi pemimpin yang adil adalah suatu kewajipan kepada semua pemimpin. Imam Hasan Al-Basri pernah menasihati Khalifah Umar bin Abdul Aziz menerusi kata-katanya, pemimpin yang adil tidak ubah seperti ibu yang sentiasa mencintai anaknya. Dia mengandung dan melahirkannya dengan susah payah. Dia mendidiknya pada saat masih kecil. Dia tidak tidur malam bila anaknya juga tidak tidur malam. Dia akan merasa tenang bila anaknya tenang. Dia menyusui dan kemudian mendukungnya. Dia merasa senang bila anaknya sihat dan merasa gundah bila anaknya sakit. Hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, sesungguhnya Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang Tubuh Negeri Selangor telah memperuntukkan bahawa menjadi tanggungjawab Duli Yang Maha Mulia Sultan untuk memerintah negeri dan memelihara agama Islam sebagai agama negeri. Sebagai Sultan, sudah tentu tanggungjawab ini amatlah besar bagi memastikan negeri, rakyat dan agama Islam dalam keadaan sejahtera, maju dan terpelihara. Segala tanggungjawab yang diamanahkan ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti, sebagaimana diperingatkan dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu ahafiza zalika am dhayya hatta yus'ala ar-rajulu ala ahlihi baiti hatta yus'ala ar-rajulu ala ahli baiti." Sesungguhnya Allah akan menyoal setiap pemimpin tentang tanggungjawab yang diamanahkan kepadanya, sama ada ia ditunaikan atau diabaikan.
Sehingga seorang lelaki ditanya tentang ahli keluarga. Hadis riwayat An-Nasai. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Duli Yang Maha Mulia Sultan mainkan peranan amat penting sebagai pelindung rakyat yang berbilang kaum dan agama. Walaupun agama Islam sebagai agama negeri, namun undang-undang membenarkan agama lain boleh diamalkan oleh penganut agama tersebut dengan aman. Di sinilah Duli Yang Maha Mulia Sultan menjadi pelindung rakyat. Bagindalah yang bertanggungjawab memastikan rakyatnya hidup dalam keadaan harmoni dan hormat menghormati antara satu sama yang lain. Duli Yang Maha Mulia Sultan juga memainkan peranan yang amat penting sebagai penyatu pemikiran rakyat. Di sinilah kedaulatan Sultan menjadi asas pemerintahan. Sebagai contoh, wabak COVID-19 yang sedang melanda, baginda sering bertitah menekankan bahawa semua pihak mesti berwaspada, berdisiplin dan patuh dengan SOP bagi menangani dan memutuskan rangkaian wabak ini. Di samping itu, kepentingan rakyat yang ditimpa kesusahan akibat COVID-19 mesti diutamakan berbanding kepentingan politik tertentu. Ini menunjukkan kuasa betapa Sultan mempunyai peranan besar untuk memastikan kesihatan rakyat dan kestabilan politik didahulukan. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, sesungguhnya peranan dan kesumbangan Duli Yang Maha Mulia Sultan sebagai ketua agama Islam tidak dapat dinafikan lagi dalam menjaga kesucian dan penyebaran agama Islam. Apa sahaja isu dan permasalahan yang boleh mengganggu gugat Islam dan menimbulkan keresahan umat Islam seperti isu ajaran sesat akan menjadi penekanan dalam titah baginda. Baginda mahu fahaman yang menyeleweng seperti liberalisme perlu ditangani segera supaya tidak menjadi ikutan kerana boleh merosakkan akidah umat Islam. Baginda juga menggesa umat Islam supaya terus istiqamah berpegang pada akidah ahli sunnah wal jamaah. Baginda mahu diperbanyakkan penjelasan ilmiah mengenai pegangan ini melalui pengajian kitab akidah ahli sunnah wal jamaah oleh pendakwah-pendakwah yang bertauliah. Hadirin Jumaat sekalian, Duli Yang Maha Mulia Sultan merupakan ulil amri atau pemerintah yang wajib ditaati. Titah baginda amat jelas mengajak kepada kebaikan dan kemaslahatan ummah. Sebagai rakyat, kita hendaklah menjunjung kasih atas nasihat dan titah Duli Yang Maha Mulia Tuanku, serta menzahirkan ketaatan yang tidak berbelah bagi. Dalam Islam, ketaatan kepada pemerintah adalah bermakna ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan keingkaran kepada pemerintah adalah merupakan juga keingkaran kepada Allah dan Rasul. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud, sesiapa yang mentaati aku, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah, dan sesiapa yang mengingkari aku, maka sesungguhnya ia telah mengingkari Allah. Dan sesiapa yang mentaati amirku, iaitu pemerintah, sesungguhnya ia telah mentaati aku. Dan sesiapa yang mengingkari amirku, iaitu pemerintah, maka sesungguhnya ia telah mengingkari aku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selagi mana seseorang pemimpin atau pemerintah yang mentaati Allah, selagi itulah kita sebagai rakyat wajib mentaatinya. Hadirin sekalian, mengakhiri khutbah pada kali ini, marilah bersama-sama kita mengambil pengajaran daripada tausiah berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah yakin bahawa kekuasaan yang ada pada Duli Yang Maha Mulia Sultan adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan dengan sebaiknya. Yang kedua, umat Islam adalah menyedari bahawa mengingkari titah sultan yang tidak bertentangan dengan syariat akan mengundang kemudaratan dan kerosakan. Dan yang ketiga, umat Islam adalah meyakini bahawa semua titah sultan yang merupakan ketua agama Islam adalah demi kemaslahatan umat yang wajib ditaati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Surah An-Nisa ayat 59. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.